Coba satu dua. InsyaAllah kita mulakan pengajian malam ini dengan sama-sama membaca ummul kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi rizal syarul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qa'idul jahilin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta bersama dengan kebenaran dan bersama dengan kesabaran, insyaallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu faman yaba ya Rasulullah? Qala wa man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba, atau kama qala Rasulullah. Maksudnya setiap daripada umatku masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang enggan? Lalu baginda Rasulullah SAW menjawab, barang siapa yang taat padaku masuk dalam syurga. Barang siapa yang ingkar kepada arahanku, maka mereka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan. Alhamdulillah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkim wa nafa wa intifa wa ifadata wa istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa du'a ala al-huda wa dalalata ala khairi ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Yang saya hormati, saya muliakan tuan-tuan imam, tak lupa juga yang saya muliakan Tuan Bilal, kemudian Tuan Siap, jawatan kuasa masjid, sidang jemaah muslimin muslimat mukminin mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah, kita sekali lagi malam ni insya-Allah kita dapat bersama untuk kita sambung kuliah kita kitab Salat Nabi yang Sahih, insya-Allah. Muka surah apa tuan? 233. Tu tertinggal ke tepi kan? Imam tertinggal ke tepi. Marjab. Jadi malam ni 233 kan? InsyaAllah. Baik, kita lihat kitab kita 233. Yang ada kitab boleh simak, tak ada kitab dengar saja. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama insya-Allah. Qala musannifu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daril amin. Bari apa tuan? Okey, dan daripada Wasi' bin Hibban.
daripada Wasih bin Hibban radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, kana Abdullah ibni Umar yuhibbu an yastakmila kullu syai'in minhu al-qiblah iza shalla hatta kana yastakbilu bi ibhamihi al-qiblah. Hadis riwayat siapa ni? Hadis riwayat Ibnu Sa'ad di dalam At-Tabaqat Al-Kubra juzuk 4 dengan sanad-sanad yang sahih. Maksudnya apa tuan-tuan? Kana Abdullah adalah Abdullah Ibnu Umar, yuhibbu, dia menyukai ayyastakbila, bahawa dia menghadap tiap-tiap sesuatu minhu, daripadanya, ke mana dia hadap? Al-qiblah, kepada kiblat. Abdullah bin Umar ni dia sukalah setiap satu dibuat tu dengan al-qiblat. Maksudnya yuhibbu ayyastakbila kullu syai'in minhu al-qiblah. Abdullah bin Umar ni dia suka bahawa menghadap setiap sesuatu daripadanya kepada kiblat. Iza shalla, apabila dia sembahyang, hatta, sehingga, kana yastakbilu ibhamihi al-qiblah, sehingga menghadaplah akan ibu jarinya kepada kiblat, sehingga ibu jari dia pun kalau dalam bab sembahyang pun dia nak menghadap kepada kiblat jugalah. Jadi itu maksudnya. Jadi kalau lihat terjemahan tu, Abdullah bin Umar suka menghadap segala sesuatu dari badannya ke arah kiblat apabila dia bersolat, sehingga kan ibu jarinya pun turut dihadapkan ke arah kiblat oleh beliau apabila beliau bersolat. Baik. Selain itu, seseorang yang bersolat juga disunatkan merenggangkan kedua paha dan hujung kaki kira-kira sejengkal. Disunatkan merenggangkan kedua paha, dua paha kiri ke kanan kan, dan hujung kaki kan kira-kira sejengkal atau kurang sedikit daripadanya ketika solat lah. Ketika solat jarak ataupun sejengkal. Dia tak boleh lebih daripada ukuran itu. Dan dia juga perlu melakukan sujud dengan sikap yang biasa dan tidak dibuat-buat. Sujud pun dalam keadaan normal dan tidak dibuat-buat lah. Bukan dalam keadaan terpaksa. Ketentuan ini berdasarkan kepada hadis Abu Humaid As-Saidi ketika mana beliau menjelaskan tentang ciri-ciri solat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Wa iza sajada farraja baina fakhizaihi ghairu hamili batnihi ala syai'in min fakhizaihi. Maksudnya apabila baginda sujud, baginda merenggangkan kedua paha. Dia sujud renggangkan kedua paha dan tidak membebankan perutnya pula atas apa pun daripada kedua paha tadi. Maknanya dibuat satu benda tu relax, tenang kan. Tak perlu nak kata memaksa diri. Maksudnya tak paksa dirilah untuk melakukan dia. Dan jarak dia paha kanan paha kiri itu ketika sujud tu jaraknya sejengkal, kira-kira sejengkal atau kurang sedikit. Sejengkal panjang mana? Macam ni kan? Itu lah kan. Kadang orang lebih pun jarak kan. Dia lebih jarak dia dah makan side lah, makan ruang. Ni sembahyang Covid ni sembahyang jarak-jarak. Jadi tak kisahlah dia dah berapa lama, berapa banyak dia nak ronggang. Kan? Tapi kalau sembahyang tak normal ni, tak ada Covid ni, tentulah kita tak nak kita mengganggu orang lain kan. Mengganggu sahabat kita di samping kita lah, kiri kanan dan sebagainya. Itu sebabnya kita ambil tempat kita ngangam untuk diri kita sahaja. Kecuali lah kalau orang tu memang saiz badan dia besar,
Orang si badan besar ni susah sikit. Dia nak turun pun susah, nak naik pun susah kan. Nak naik susah, nak turun susah, nak duduk susah, tu susah lah. Jadi alhamdulillah lah tuan-tuan diberikan tubuh badan yang okey lah kan. Normal lah macam tu. Baik. Baik, seterusnya. Kemudian Sayyidina Al-Bara' bin Hazim boleh meriwayatkan kana Rasulullah SAW iza shalla jankhai. Maksudnya apa tuan? Kana Rasulullah SAW iza shalla jankhai. Apabila baginda mendirikan solat, baginda mengangkat perut dia dan membuka kedua lengannya ketika sujud. Membuka kedua lengan ketika sujud. Lengan tu dibuka. Malahan dalam riwayat lain yang sebelum ini pun sampai nampak ketiak baginda Rasulullah SAW ketika mengerjakan sujud. Gitu. Cuma bila kita semayang rapat-rapat, itulah, janganlah sampai mengganggu sahabat kita di sebelah kita lah. Macam tu. Memanglah Nabi itu semayang dalam keadaan ketika dia sujud tu dia seorang diri, dia semayang seorang diri. Jadi nampaklah ketiak dia. Tapi kalau kita semayang ramai-ramai, duduk rapat-rapat, macam mana pula kan? Tapi kita nak orang kata ambil side lebih sangat dah. Jadi mengganggu dah kawan kita, sahabat kita yang berada di sebelah kita. Tuan-tuan, kita faham dah tu, insya-Allah. Baik, kemudian seterusnya apa yang berlaku tuan-tuan? Seterusnya ya. Jankhai ni maknanya apa tuan? Jankhai ni maknanya at-takhwiyah ai raf'u batni, artinya mengangkat perut. Raf'ul batni maksudnya mengangkat perut ketika mengerjakan sujud. Okey, disebut dalam kitab. Jadi hadis ini ada juga di dalam kitab Al-Muqtamad ni, dalam fiqh Syafi'i disebut di situ bahawa disunatkan bahawa ayyarfa'a batnahu an fakhizaihi, sunatkan dia mengangkat perut daripada paha dia. Lama ruya Al-Bara' an Hazib, sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat daripada Bara' bin Hazib, anna Nabi SAW kana iza sajada jankha. Apabila Nabi SAW itu melakukan sujud, jadi Nabi jankha ini maknanya raf'u batni, iaitu mengangkat perut dia ketika melakukan sujud menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kemudian Imam Bahaqi dalam sunannya muka surat 115 juzuk kedua menyatakan telah mengkhabarkan kepada kami Al-Hafiz Abu Abdullah, beliau menyatakan aku mendengar Zakaria Al-Anbari menyatakan seorang lelaki itu perlu merenggangkan perutnya daripada kedua paha dalam solatnya ketika dia menghulurkan dua tangan dan merenggangkannya dalam rukuk dan sujud. Jadi ada seorang lelaki tuan-tuan, dia merenggangkan perut daripada kedua paha dalam solat ketika dia menghulurkan dua lengan dan merenggangkannya dalam rukuk dan sujud. Kayak gitu. Betul ya? InsyaAllah. Akan tetapi tidak sepatutnya bagi seorang makmum merenggangkan kedua tangannya daripada dua lambung ketika berada dalam saf, sehingga menyusahkan orang yang berada di sebelah. Itu saya cakap tadi. Walaupun kita digalakkan, dituntut supaya merenggangkan tangan kita,
melanggang kerambung kita. Sehingga kan Nabi cakap tadilah nampak ketiak baginda Rasulullah ketika mengerjakan sujud. Itu kalau semayang dalam keadaan munfarid, seorang diri. Tapi kalau kita semayang berjemaah, ataupun Nabi dia jadi imam. Nabi duduk seorang kan, dia seorang depan, dia jadi imam. Tapi kalau kita semayang berjemaah, duduk rapat-rapat pula dalam keadaan normal, tidak dalam keadaan COVID ni, maka memang kita tak digalakkan lah berlebih-lebih sangat mengambil ruang itu, sehingga mengganggu akan sahabat kita yang berada di sebelah. Gitu. Tidak sepatutnya bagi seorang makmum merenggangkan dua tangan daripada dua lambung ketika berada dalam saf sehingga menyusahkan orang berada di sebelahnya. Perbuatan ini dilakukan kononnya bertujuan untuk mempraktikkan sunnah yang sunat. Ada orang buat macam tu, kononnya nak, orang kata aku nak praktikkan sunnah. Jadi Nabi kan direnggangkan dengan dia, jadi aku pun nak buat lah. Tapi dia tak fikir tu, kawan dia tadi dah terasa macam tersopit pula ke sebelah tu. Tak, kawan dia tersopit pula. Yang sebelah dengan kawan dia pula kocik badan ni, kiri kanan semua badan besar-besar. Kemudian yang besar-besar ambil ruang pula, dah tersopit dia tengah-tengah sana. Jadi perbuatan ni dilakukan kononnya tujuan untuk mempraktikkan sunnah yang sunat. Jadi perbuatan ni tak tepat sekali, sama sekali lah. Tak tepat lah tuan-tuan. Ini kerana perbuatan menyelamatkan diri supaya tidak menyakiti orang lain itu adalah lebih aula, lebih utama daripada mempraktikkan perbuatan yang sunnah. Nampak tak? Jadi memang praktik sunnah satu benda digalakkan. Nak jaga hati sahabat pun benda yang penting juga tu. Penting juga. Kalau sahabat-sahabat yang jenis okey, dia jenis tak kisah pun, tersopit pun tersopit lah, kita tak kisah dah. Akan datang tetap dia datang semai jemaah, dia tak kisah pun. Bagi orang jenis cepat terasa ni, dia tak datang. Maklih dia datang lah. Ya nak pula macam apa kan, usaha dia ni. Kono pula tersopit dah tengah kan, tengah sah tadi. Dah lepas tu dia nak mengajuk dah. Imam tahu kat jalan pun dia tak tahu je. Tak nak dia tahu dah. Jadi susah kan. Maka naklah dipahami dengan sebaik-baiknya. Adapun jarak antara kedua telapak kaki ketika sujud disunatkan adalah sejengkal. Nampak? Jarak antara kedua telapak kaki ketika sujud disunatkan adalah sejengkal lah. Sejengkal dia telapak kaki tu. Kadang-kadang kita tak perasan tu, tak perasan. Kadang melebih kita ambil. Ada yang terlampau rapat pun ada. Rapat bona pula. Jadi yang sunatnya ialah kadar sejengkal. Agak-agak lah. Takkan kita nak pergi ukur pula sejengkal. Di tengah sembahyang bila masa nak mengukur, tak? Jadi kebetulan agak-agak ialah. Ini agak sejengkal lah tu. Jadi ianya berdasarkan pada hadis bagaimana yang telah saya sebutkan di atas. Dan ukuran ini adalah sunat yang afdal. Nampak? Ukuran ini sunat afdal. Maknanya seorang itu dibolehkan juga merapatkan kedua kaki ketika sujud. Habis kalau dia rapatkan, boleh tak? Boleh juga, tak ada masalah. Dia tidak membatalkan sembahyang kan? Sembahyang tak batal. Dia tak termasuk perkara membatalkan sembahyang. Tidak. Tapi tidak digalakkanlah. Lebih aula, maknanya kita mengambil kaedah tadi, mana sejengkal. Sesungguhnya terdapat sebuah hadis daripada Sayyidatina Aisyah yang berbunyi faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fawajadtuhu sajidan rasan akibaihi mustaqbilan li atrafi asabihi al-qiblah. Satu hari tuan-tuan, Aisyah kata Rasulullah Nabi Muhammad SAW telah fakit. Fakit ni maksudnya hilanglah pada pandangan Aisyah. Satu hari Nabi hilang daripada pandangan Sayyidatina Aisyah. Kemudian
Aisyah pun carilah Nabi. Cari kan sekata rumah tu. Maka akhirnya dia bertemu dengan baginda Rasulullah SAW sedang keadaan sujud kepada Allah. Dalam keadaan sujud. Lalu baginda merapatkan kedua tumitnya dan menghadapkan hujung kakinya ke arah kiblah. Jadi Nabi pun ada masanya merapatkan dua tumit dan menghadapkan hujung kakinya ke arah kiblah. Hadis riwayat daripada Ibnu Huzaimah dan juga Al-Baihaqi. Jadi ada pun perkataan hadis yang berbunyi rasan akibaihi fawajadtuhu sajidan rasan akibaihi, maka aku dapat akannya dalam keadaan sujud. Kemudian Nabi merapatkan dua tumit kaki dia. Jadi ada pun perkataan hadis yang berbunyi rasan akibaihi ini boleh diertikan juga bahawa Rasulullah SAW mendirikan kedua kakinya dan bukan maksudnya merapatkan antara keduanya antara satu sama lain. Jadi maknanya rasan akibah ini dia ada dua makna. Satu maknanya Nabi merapatkan kaki tumit bagi Rasulullah. Satu makna lagi Nabi mendirikan kaki. Nabi mendirikan kedua kaki. Itu ada dua makna lah. Bukannya bermaksud merapatkan antara satu sama lain. Oleh itu perbuatan merenggangkan keduanya adalah terlebih sahih dan terlebih baik. Lebih baik tuan kita merenggangkan, jangan kita terlampau rapat. Rapat ni biasanya perempuan. Itu beza lelaki dengan perempuan. Kan? Beza semua lelaki dengan perempuan. Lelaki dia kena, kalau boleh dia kena renggangkan. Lambung naklah direnggangkan. Kalau perempuan semuanya kena rapatkan. Gitu. Cuma perempuan ni bila semayang dia pakai telekung. Kita tak pernah nampak dia. Rumah kita pun semayang pun kadang kita tak nampak. Dia pakai telekung. Kita tak pakai telekung, jadi nampaklah kita punya anggota tu pergerakannya. Terenggangkan jarak ke tak jarak kan. Kalau perempuan tak nampak. Kecuali kalau perempuan tu semayang dia tak pakai telekung. Dia pakai biasa, tudung biasa, pakai baju biasa lah, baju lambung dan sebagainya. Baik, seterusnya tentang kemudian sujud perempuan, sujud wanita. Merapatkan dua tangan dan kaki. Bagi kaum wanita, mereka disunatkan mendirikan solat di tempat yang tertutup sekiranya ada di sana kemungkinan untuk berbuat demikian. Perempuan ni digalakkan sembahyang di tempat tertutup, tempat yang jauh daripada ajnabi lah, golongan yang mahram dia kan, yang bukan mahram dia. Berbeza dengan lelaki. Lelaki ni digalakkan sembahyang di tempat yang terbuka. Terbuka kan. Malahan kita digalakkan setiap waktu sembahyang ke masjid secara berjemaah. Cuma dalam keadaan PKP ni adalah sopi dia kan. Kena berdiri jarak-jarak. Kemudian dalam kuliah ni tak digalakkan orang kata kojak ke sana kojak ke sini. Beralih tempat tak digalakkan. Betul tak? Duduk ke situ je lah. Kalau kojang kaki, kojanglah kaki ke situ. Kojang kaki, kojang lagi situ. Tak boleh kita nak ke mana-mana lah. Macam tu. Baik. Jadi ianya merupakan solat yang dilakukan di rumah pada tempat yang paling sunyi sehingga tidak terlihat oleh lelaki yang bukan mahram dia. Nampak? Jadi perempuan ni digalakkan di tempat yang sunyi, tempat yang jauh daripada lelaki bukan mahram. Tempat paling baik dalam rumah dia lah. Macam tu. Tapi kalau ada pengajian-pengajian, perempuan digalakkan datang. Apalagi kalau suami dia tak boleh nak ajar isteri dia. Bila suami tak boleh ajar isteri dia, jadi wajiblah perempuan itu keluar untuk mencari ilmu. Macam tu. Okey? Cuma zaman sekarang ni zaman teknologi lah. Zaman teknologi, ilmu boleh dapat di hujung jari je. Cuma ilmu kalau di hujung jari saja, di situ kadang-kadang tidak ada pembahasan. Apa dikata oleh mesej tu, kalau A lah, kalau B lah. Sedangkan ilmu sebenarnya
yang paling baik ialah ilmu tu mesti ada perbincangan. Itu ilmu yang terbaik, ilmu yang ada dengan perbincangan. Kita ilmu dalam pengajian-pengajian di kuliah, di masjid, di surau, di pesantren, di pondok, universiti. Semaknanya perbincangan itu sebenarnya ilmu tu. Kalau setakat ilmu nak dapat daripada internet, ilmu nak dapat dalam Android kan, maklumat di ujung jari je, mudah je dapat ilmu tu, senang je. Cuma kadang kita tak tahu siapa yang menulis. Dia hanya sebut namanya sekian-sekian yang menulis, tapi betul ke orang itu yang menulis? Tak tahu kan. Di samping itu, yang terdapat dalam internet tu, dia tidak ada perbincangan. Sedangkan ilmu ni nak hidup, ilmu nak hidup mesti ada perbincangan. Bawa ilmu tu hidup, bawa ada perbincangan. Itu sebabnya pengajian-pengajian ilmu tak boleh kita tak boleh kita tiadakan. Mesti diteruskan pengajian ilmu, walaupun dengan zaman sekarang ni kan, zaman canggih teknologi kan, pengajian ilmu tu tak ada. Sebab situ, kat itulah ilmu, kat masa tu itu ilmu itu hidup, ada perbincangan antara guru dengan anak murid dengan anak murid, ada perbincangan. Boleh hidup ilmu tu. Baik, maksudnya mereka juga naklah menggunakan salat dengan merapatkan anggota badannya, khususnya kedua tangan dan kaki, serta tidak membukanya seperti kaum lelaki, terutama dalam rukuk dan sujud. Jadi semayang perempuan berbeza dengan semayang lelaki. Semua kalau boleh dirapatkan. Hal ini berdasarkan dengan dalil umum daripada hadis-hadis sahih, asar-asar sahabat, serta pendapat para ulama salaf yang terdiri daripada golongan tabi'in. Kemudian diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bahawa Rasulullah SAW bersabda, salatul mar'ah fi makhdaiha, salatul mar'ah fi makhdaiha afdalu min salatiha fi hujratiha, wa salatuha fi hujratiha afdalu min salatiha fi baitiha. Nampak? Ini nak nyatakan di mana perempuan ni yang lebih afdal di sembahyang. Salatul mar'ah, sembahyang perempuan, fi makhdaiha, dalam bilik yang sempit. Sembahyang perempuan dalam bilik yang sempit afdalu, terlebih afdal, min salatiha, daripada sembahyangnya fi hujratiha, dalam bilik yang luas. Dalam bilik yang luas. Carilah bilik yang sempit. Kat rumah tu tak boleh sempit, Ustaz. Tak ada orang tak boleh sempit, semua bilik besar kan. Kalau ada bilik bilik besar-besar, tak apalah kan, sebab dalam bilik itu bukan ada orang lain pun kan. Dalam bilik biasanya kita lah dengan rumah kita, dengan mahram kita, anak-anak kita kan. Yang isi pula dengan anak-anak dia, dengan suami dia. Tak ada orang lain, tidak ada orang asing dalam bilik tu. Cuma Nabi kata lebih baik kita ada macam satu bilik khas lah untuk sembahyang. Walaupun dalam kita ada bilik, masing-masing ke rumah ada bilik. Yang paling afdal ada satu ruang khas. Nampak? Ada satu ruang khas, makna kat situlah kita sembahyang, rumah kita sembahyang. Jadilah. Tu kalau kita tak pergi masjid, kita sembahyang sama dengan dia. Tapi kalau kita pergi masjid keluar, dia sembahyang kat situ. Baik. Salatul mar'ah fi makhdaiha afdalu min salatiha fi hujratiha. Sembahyang perempuan dalam bilik yang sempit lebih baik daripada sembahyangnya dalam bilik yang luas. Wa salatuha fi hujratiha, sembahyangnya dalam bilik yang luas afdalu, lebih baik, min salatiha, daripada sembahyangnya fi baitiha, dalam rumahnya. Dalam ruang rumah dia. Dalam ruang rumah biasanya besar kan. Okey, mana lebih baik? Jadi sudah tentu dalam bilik. Gitu. Tu pun kalau rumah ada bilik. Ada rumah tak ada bilik. Payah juga kalau rumah tak ada bilik tu kan. Tapi normal lah, biasalah, masing-masing kat rumah mesti ada bilik. Paling tidak pun satu bilik. Ataupun dua bilik. Kalau orang duit banyak, bilik ni rumah besar, banyak bilik rumah dia. Dia tambah bilik.
Kalau anak 10 orang, mana ada 10 bilik. 10 bilik, mana setiap bilik ada kan, gitu. Setiap anak ada bilik. Itu tak masuk dengan bilik ayah mak ayah lagi tu. Baik. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna habas salah tusalliha al-mar'ah ila Allah an tusalliya fi asyaddi makanin fi baitiha az-zulmah. Salat yang paling disukai, inna habas salah, sesungguhnya sekasih-kasih sembahyang, tusalliha al-mar'ah, yang disembahyangkannya oleh perempuan, ila Allah, kepada Allah Ta'ala, an tusalliya, bahawa disembahyang fi syiddatil makan, pada tempat yang bersangatan zulmah, gelap. Pada tempat yang bersangatan gelap. Ni bahaya juga ni. Duduk dalam gelap kan. Jadi tempat terang, tempat gelap. Dalam bilik ada tempat terang, ada gelap. Dalam rumah pun ada tempat terang dan ada tempat gelap. Jadi antara tempat terang dengan tempat gelap, perempuan ni lebih afdal kat mana? Tempat gelap. Bukan tempat terang. Macam tu ke Ustaz? Ayolah, lihat dia tu tempat gelap. Cuma tempat gelap ni bahaya jugalah. Takut ada binatang berbisa pula tempat gelap kan. Terlanggar tumbuh ke kan. Terlanggar bucu katil ke, terlanggar meja ke. Itu risiko lah kalau tempat gelap ni. Cuma nak nyatakan pada kita, Nabi kata tempat gelap tu lebih baiklah kepada perempuan tadi. Kerana perempuan ni dia aurat. Perempuan ni aurat. Dia kalau boleh, perempuan ni kalau boleh kita nak tutup lagi kan. Kita nak tutup lagi. Jadi kita tengok kalau kat masjid, biasa tempat perempuan dia tutup. Mana dengan tempat lelaki? Lelaki terbuka gitu. Tapi ada juga kadang masjid-masjid ni, masjid dia tempat perempuan dia open, terbuka. Dekat Mekah, Madinah pun terbuka kan? Terbuka juga. Kenapa? Kerana tempat dia besar. Ruang dia besar. Kemudian Sayyidina Ali karamallahu wajhah pula ada menyatakan, iza sajada mar'ah fal tahtafiru wal tadum fahizaiha. Apabila wanita bersujud, maka naklah dia merapat dan menggabungkan kedua paha dia. Perempuan kalau dia sujud naklah rapat dan menggabungkan kedua pahanya, insya-Allah. Masuk jalan? Belum? Okey. Okey. Kemudian diriwayatkan daripada Sayyidina Ibnu Abbas bahawa beliau pernah ditanya tentang cara-cara solat wanita. Lalu beliau menyatakan tajtami wa tahtafir. Tajtami wa tahtafir. Wanita itu naklah merapatkan dan menggabungkan anggota badan mereka. Merapat dan menggabungkan. Mana serapat-rapat boleh lah untuk perempuan ni. Macam tu. Yang perempuan ni dia pakai telekung. Telekung dia tak nampak lah, tak pasal. Macam tu. Kalau pondan macam mana Ustaz? Pondan juga tu. Pondan sembahyang pakai telekung. Pondan sembahyang pakai telekung. Dia kata dia perempuan, sebenarnya dia lelaki. Betul tak? Macam mana tu? Dia nak rapat ke tak nak rapat tu? Dia nak duduk usah mana tu? Kisah perempuan ke usah lelaki? Kena duduk usah lelaki lah, sebab dia jantan. Dia jantan bukannya dia betina. Tapi dia yang mengubah dia punya alat tu. Jantina ni dia pergi ubah. Dia pergi mana-mana tahu buat permudahan kan. Tukar alat dia. Dia sukalah kelakuan perempuan. Allah Ta'ala cipta dia lelaki, tapi dia nak jadi perempuan namanya. Sibuk nak jadi perempuan. Suka nak jadi perempuan. Tapi dalam sembahyang ke mana? Duk usah perempuan ke duk usah lelaki?
Sudah tentu kenalah duduk sama lelaki, takkan nak usaha perempuan. Jenazah pun juga lah, kena semayang cara jenazah lelaki. Ketika semayang kan, semayang apa tu? Semayang jenazah, Allahumma fil lahu wa fil ha. Macam mana bang? Ikut dalam IC dia lah. Allahumma fil lahu wa fil ha. Kan Allahumma fil lahu lah, takkan Allahumma fil ha kan. Fil lahu warhamhu wa'afi wa fa'lu wa krim lahu selalu kan. Jadi baik. Okey, sama macam tadi. Yang kita yang ibu tadi, kalau dia sebenarnya bukan lelaki, orang lelaki dah susah kan. Itulah tu, lelaki pun susah. Tergoda juga kan. Bahaya juga. Ni masalah tu. Macam mana nak buat iktimam? Nak halau dia keluar tu, dia nak semayang. Takkan kita nak halau dia keluar. Macam tu. Semana dia duduklah sah belakang. Jangan duduk sah depan, terganggu pula orang kan. Macam tu. Baik, seterusnya Hasan al-Basri pula menyatakan al-mar'atu tadummu fi sujud. Al-mar'atu tadummu fi sujud. Kaum wanita itu mestilah merapatkan anggota badannya ketika sujud. Ibrahim an-Nakhai menyatakan apabila seseorang wanita bersujud maka naklah dia meletakkan perutnya dengan kedua pahanya dan tidak mengangkat punggungnya secara berlebihan. Tak angkat punggung secara berlebihan, serta tidak merenggangkan badannya sebagaimana kaum lelaki. Azan. Betul.
La ilaha illallah. Salatul kamar. Sini ada penambahan sikit dalam kitab Al-Mu'tamad ni. Dia kata salatu fi baiti wal masjid. Tentang perempuan tadi, inna salat fi masjid afdalu lirijal qat'an. Sesungguhnya semayang di masjid lebih afdal bagi lelaki secara pastilah qata'. Amma mar'ah, apabila perempuan, fa salatu fi baiti afdalu laha min salati fi masjid. Ada perempuan semayangnya di rumah lebih afdal baginya daripada semayang di masjid. Wa minas sunnah laha an tusalli fi baitiha dunal masajid. Dan setengah daripada sunnah itu baginya perempuan bahawa dia semayang di rumahnya, bukan di masjid-masjid. Lima rawahu Ibnu Mas'ud, kerana hadis riwayat daripada Ibnu Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul mar'ah fi baitiha afdalu min salatiha fil masjid. Sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, semayang perempuan di rumahnya lebih afdal daripada semayangnya di masjid-masjidnya. Walizalika la tata'akkadu fi haqqiha salat jamaah kata'akkudiha min ar-rijal. Dan kerana demikian tidak dikuatkan pada haknya perempuan akan semayang berjemaah. Tidak dikuatkan pada hak perempuan semayang berjemaah, sebagaimana dikuatkan akannya kepada golongan lelaki. Kalau lelaki berbeza dengan perempuan. Kemudian saful afdal, saf yang pada afdal, inna saful awal wa afdalu sufuhur rijal. Amma iza sallan nisa min ma'ar rijal jama'atan fa ukhahidu sufuh lahunna afdalu. Saf yang pertama ianya adalah seafdal saf kepada golongan lelaki. Amma iza sallan nisa, adapun apabila sembahyanglah perempuan ma'ar rijal bersama golongan lelaki, jama'atan secara berjemaah, fa ukhahidu sufuf, maka akhir saf yang akhir, lahunna baginya perempuan, afdalu terlebih baik. Saf yang akhir lebih baik, bukan saf yang awal kepada perempuan. Tapi perempuan ramai berebut-rebut nak saf yang awal. Tak? Lima ruya Abu Hurairah, sebagaimana riwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairu sufuf an-nisa akhiruha wa syarruha awwaluha wa khairu sufuf rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf perempuan iaitu akhir dia. Seburuk-buruknya saf perempuan ialah awalnya. Wa khairu sufuf rijal, sebaik-baik saf lelaki, awwaluha iaitu awalnya. Wasyarruha, dan seburuk-buruknya saf lelaki, akhiruha, akhir dia. Hadis riwayat daripada Imam Muslim, dan juga hadis riwayat daripada Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Darimi, Baihaqi dan sebagainya lah. Itu sikit penambahan. Ada banyak lagi lah perbezaan perempuan. Lelaki disebut dalam kitab Al-Mu'tamad ni. Baik, insyaAllah kita tengok yang tadi mana? Habis dah? Soal balik? Okey. Ulang balik nak yang tadi kan? Ibrahim Nakhai menyatakan bila seorang wanita bersujud, maka hendaklah dia meletakkan perutnya dengan kedua pahanya dan tidak mengangkat punggungnya secara berlebih-lebihan. Tidak berlebihanlah ketika angkat punggung, serta tidak merenggangkan badannya sebagaimana golongan lelaki. Atau bezanya perempuan lelaki. Kadang-kadang bila tak belajar, tak mengaji, tu dia tu, dia tak tahu pula. Dia tak belajar, tak mengaji, jadi dia membelasah kan, macam tu. Habis tak
Cukuplah sekadar tu perbincangan kita, insya-Allah akan datang kita sambung lagi. Wallahu a'lam. Ada soalan ni? Stop. Rapat sampai kaki sebelah orang sebelah bila rapat ni sampai kaki bersentuh dengan orang sebelah. Stop solat. Nak rapat ni sama kaki kita bertemu dengan orang sebelah. Tak lah. Dia jarak dia antara kaki kita, kaki kiri ke kanan sejengkal je. Orang sebelah tu tak ada pula disebut sebelah tu. Rapat saf tu maknanya kita punya tu lah. Masuk saf rapat tu dia punya rapat lah. Kita punya ni lah, bahu kita tu. Okey, bahu kita tu dengan bahu dia temulah. Bertemu bahu kita dengan bahu dia. Dan ikut pada keselesaan. Kalau terlampau rapat sangat kan nak sujud pun susah. Terlampau rapat. Contoh kalau tengok kalau semayang ketika crowded kan, tempat sempit, jemaah terlampau ramai. Tu yang terpaksa, itu keadaan memang terpaksa lah. Terpaksa semayang terlampau rapat sangat. Bila semayang terlampau rapat sangat, masalahnya nak sujud susah. Nak rukuk susah, nak sujud susah. Silap-silap tak sampai. Silap-silap sujud di belakang orang pula. Di belakang orang kan. Itulah sebabnya pentingnya kepada keselesaan. Macam tu. Yang penting rapat tu, memang kita rapat. Sebab kalau tak rapat kan syaitan duduk depan dan tengah tu. Kalau sebut hadis tu syaitan duduk tengah-tengah kalau tak rapat. Cuma kalau terlampau rapat sangat kan tak selesa pula. Tuan-tuan kan? Nak rukuk susah, nak bangun pun susah, nak duduk pun susah, nak sujud pun susah. Jadi ikut pada keselesaan lah macam tu. Macam tu. Kan? Kaki dengan kaki tu tengoklah keadaan macam mana. Ada juga kadang kaki orang ni lebih daripada sejengkal jarak itu. Bila lebih daripada sejengkal jarak dia, sudah tentu akan kena kaki orang sebelah dia. Tapi kalau sejengkal saja, kena tak kaki orang sebelah? Saya rasa tak kena. Kalau kita ambil side sejengkal, jarak aja sejengkal je, tak kena kaki orang. Walaupun kita dua rapat. Yang kena tu bahu saja yang kena. Kaki tak kena. Tak? Macam tu. Kecuali kalau dia berdiri lebih pada sejengkal, mesti akan kena dengan kaki orang sebelah dia. Boleh? Okey. Lain soalan? Bab nikah tak ada, Imam? Imam bab nikah. Tak ada? Tak ada. Imam Azizan dia suka post apa tu? Tazkirah. Dalam grup penolong pendaftar. Kalau yang hantar tazkirah tu dah tahulah Imam Azizan tu. Okey, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa ma'al taqabbala wa rizqan halalan wa barakatan kasira. Fasyan nabratan ya alim. Nawadana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ama ta'alifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Qabalullah.